Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. InsyaAllah ini kita sambung terjemahan dan faedah-faedah tadabbur ayat surah surah 51 ayat 56 hingga 58. Okey, sebelum tu kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tengok ayat ni, wa ma khalaqtu. Dan biasalah wa istinaf. Jadi ma khalaqtu tidak. Ni ma nafi lah, bukanlah ataupun tidak lah kita. Dan tidaklah telah menciptakan oleh aku al-jinnah akan jin. Akan jin. Kalau banyak jin, jinnah. Ada tang utah. Jamak dia. Kalau sikit ni jin saja, setiap jin lah. Setiap seekor jin. Setiap seekor ke seorang, tak tahu lah. Kan? Setiap jin wal ins dan setiap manusia. Kalau banyak, nas. Jamak kan? Wal ins. Minal jinna wal ins. Jadi maksudnya apa? Dan tidak telah menciptakan oleh aku al-jinnah akan jin, setiap jin dan setiap manusia illa melainkan boleh tambah setiap jin dan setiap manusia melainkan li ni kita boleh kata supaya ataupun untuk supaya lebih kurang, ataupun kita kata akibat, iaitu kesudahannya, ataupun kerana aku cipta ni, maka kerana mereka hendaklah abdikan dirilah. Itu ada pendapat. Li ni ada pendapat kalau lam ni ni nama dia lam ta'lil, ataupun lam yang didatang dia lepas dia fi'il mudhari'. Ni kan nama dia lam, ada dua ta'lil ataupun lam aqibah. Tengoklah dia punya konteks ayat dia. Ta'lil ni tujuan lah, supaya, untuk, lagi, agar, semua merujuk pada ta'lil, dia punya sebab. Kan? Ini sebab kata. Tujuan. Itulah dia. Ada dia punya, maksudnya ada maqasid, tujuan. Akibat ni maksudnya kesudahannya, ataupun kesudahan kata-katanya.
ataupun kesannya, kesan dia, macam itulah. Ataupun apa lagi? Tanggungjawab dia lah. Apa dia? Akibat dia lah. Jadi kerana aku dah buat macam ni, maka kamu kena macam ni. Kenapa ada dua ni? Sebab Allah ni dia perlu tak manusia dengan jin? Tak perlu. Sebab tu ada kata, tak boleh lah kata-kata supaya, macam mana Allah perlukan lah, Allah cipta jin dengan manusia supaya untuk sembah dia. Maknanya Allah perlukan penyembah lah. Allah perlukan sesuatu lah untuk sembah dia kan. Betul tak? Betul tak? Jadi betul tak yang tu? Ke Allah tak perlukan? Kalau Allah tak cipta boleh tak? Boleh juga. Tak ada masalah. Kan? Sebab itulah ada yang mendapat dalam ni akibat sebenarnya. Sebab Allah cipta ni kan, kalau Allah tak nak buat pun tak ada masalah. Allah buat ni, maka kita sekarang ni akibat Allah buat kita, kerana itulah kita kena buat apa? Kena sembah dia. Macam tu. Faham tak? Dua maksud tu. Tapi bolehlah ada kata maksudnya supaya ni bukanlah maksud supaya tu kerana Allah memerlukan. Ada yang kata macam tu. Ta'lil ni dengan maksud yang lain. Boleh juga. Sebab itu tak ada masalah lah. Ini tak ada masalah. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Kalau nak kata supaya boleh juga. Sebab Allah ni ada apa? Masyiah. Allah ada iradah dia. Betul tak? Allah ada iradah, Allah berkehendak. Bukan maksudnya Allah kehendak tu Allah perlukan. Betul tak? Allah cipta malaikat. Itu iradah dia, kehendak dia. Allah cipta malaikat supaya patuh untuk buat tugasan kan. Adakah Allah perlukan Jibril tu untuk turunkan wahyu? Tak perlu. Jadi Allah tetap ada supaya tu. Allah ada tujuan. Kan, betul tak? Tapi cumanya bezanya apa? Dia ada kat situ sikit, iaitu kehendak Allah tu sebab itu suka hati dia lah, dia nak buat benda tu. Tak macam kita, bos contohnya perlukan pekerja. Tujuannya supaya pekerja tu apa? Bantu dia. Dia bukan ada kuasa mutlak. Tak ada. Kalau tak ada, dia susah. Tapi tidak bagi Allah. Jadi, sebab itu selepas ayat ni nanti Allah nafikan maksud dia. Kat sini lah ayat ni. Tengok ni. Inilah dia penafian tu. Jadi kat sini ada kesemua maksud tauhid. Okey, jadi cuba tengok balik. Jadi supaya kita nak terjemah biasa supaya tetap boleh, tapi nak bagi faham. Ni ada dua makna ni. Supaya nanti kalau orang tanya kan, ni salah ni mana? Supaya maknanya awak kata Allah perlukan orang ke? Tak, bukan maksud tu. Kadang-kadang ada begitu. Jadi kita kena tengok. Jadi liya'budu ni, ya'budu ni fi'il apa? Okey, ni tengok nun ni baris. Tengok nun ni sebenarnya dia nun wiqayah. Daripada bawah. Kita boleh pisahkan nun ni. Kita boleh pisahkan nun ni. Sebab ikutkan ni lam ni, kat sini ya'budu ni nun dia dah hilang. Nun yang kan fi'il mudhari', kalau mereka apa? Ya'budu. Nah, betul tak? Ya'budu nah ni. Ni wazan biasa kan? Bila masuk lam tu, lam ni li ni kan, dia masuk kat dalam fi'il mudhari', maka dia mansubkan. Dia bukan masuk li, ada an kat sini. Jadi dia menyebabkan nun ni hilang. Jadi sebenarnya nun yang ada sekarang ni bukan nun yang ni dah. Nun ni nama dia nun. Ni nama dia ada nun lagi, ditambah lagi nun belakang ni. Nun yang ni di baris bawah ni nama dia nun wiqayah. Ni nama dia nun wiqayah. Wiqayah ni maksudnya dia apa? Dia menjaga. Dia menjaga. Ada ya kat sini. Ada ya. Ya ni ya apa? Maknanya dia aku. Ni. Nun wiqayah ni dia pegang ya ni. Sebenarnya ada ya. Mana ya tu? Ya tu dah jadi kasrah ni. Kasrah ni lah ya tu sekarang. Dia nak ringkaskan tulisan tu. Okey. Sebenarnya liya'budu, kalau biasa tulisan liya'budu ni ada macam ni lah. Liya'budu ni. Kan? Ya ni dia bila sebut ya, dia huruf. Dia orang panggil dia apa orang kata? Kalau baris yang mewakili ya, harakat yang mewakili ya kasrah lah.
Jadi ya ni dia boleh, kalau dia buang dia pindah kat kasrah ni lah. Sebab tu dia cukup tak payah ya dah, sebab maklum dah bila lihat budu baris bawah tu menunjuk pada kasrah. Sebab nun wiqayah ni apa? Dia tak ada baris kalau ikutkan. Dia untuk tugas dia untuk pegang ya mutakallim mana-mana pun dengan fi'il. Jadi kat sini ada mana aku sebenarnya ada ya yang ni. Ya budu ni ada ya, tapi dah direngkaskan tulisan tu. Jadi tak ada lagi dah. Sebab tu ada terjemah aku tu ni. Sebenarnya ada aku kat situ. Mana? Tak ada ni. Aku Ingatlah ni yang beri bawah. Banyak dalam Quran yang macam ni. Kalau tengok lepas ada waw, lepas tu ada ya beri bawah, maknanya ada makna apa? Aku lah tu. Maknanya ada makna aku lah. Situ. Fattabi'u ni kan, in kuntum tuhibbun. Cuba tengok contoh ayat lain. Yang itu dia keluarkan. Cuba tengok contoh surah 3 ayat 19. 31 kot. Ni ada nampak? Ni ada ya kan? Ya, nun yang sama ni. Cuma dalam hal ni dia buang ya. Dia buang ya ni. Nama dia litakhfif. Untuk meringankan bacaan sebab dia dah wakaf akhir kan. Yang ni dia tak wakaf. Pada tengah. Antaranya lah. Kalau di hujung ni ada nun. Jadi dia tak wakaf. Kalau hujung, nun sama-sama dia macam ni juga. mana? Tak kalau hujung. Kalau hujung bolehlah dia nak buang, dia nak ringankan kan. Okey. Jadi kalau kita tidak baca dia pendek, fattabi'uni yuhbib, jadi lainlah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi ini dia kekalkan nun ni. Tapi yang ini nun dia telah hazaf, dihazafkan, boleh. Tak ada masalah. Wiqayah maknanya nun tu dia mencegah ya mutakallim tu daripada berasimilasi dengan fi'il. Nun untuk sebab dia domer. Domer maf'ulun bih, domer ya ni dia tak boleh gabung dengan fi'il, dia kena asingkan. Nanti cuba bayangkan kalau macam ni, liya budu ya wudu, ada ya macam ni, dia tak boleh jadi macam ni. Boleh tak? Tak boleh. Ni ya ni dia tak boleh, dia kena apa? Kalau fi'il mudhari' kena tambah ni. Ni sebab nak bezakan, asingkan. Ini domer ni aku, dia bukan sekali dengan mudhari' ni. Itulah fungsi dia ni, dia ada barrier kat tengah. Tugas dia membataskan di antara domer aku ni, ya ni, dengan fi'il mana-mana pun. Mana-mana fi'il, bukan fi'il mudhari' ya. Fi'il madi ke, fi'il amar ke, ni fi'il amar. Fattabi'uni kan, ni fi'il amar. Mana-mana fi'il pun kalau ada ya mutakallim ni sebagai dia punya maf'ulun bih dia, kan? Macam ni, maka ikutlah olehmu akan aku, betul tak? Akan daku. Ya tu maf'ulun bih kan? Jadi mana-mana yang mutakallim yang bersambung dengan fi'il madi ke, fi'il amar ke, fi'il mudhari' ke, yang dia sebagai peranan maf'ulun bih, dia tak boleh terus sambung. Dia kena letak nun wiqayah. Tapi kalau isim boleh. Contohnya rumahku, macam nak sebut? Baiti. Nampak tak? Perlu tak ada nun wiqayah lagi nak sambung ni, ya ni? Tak perlu. Isim tak apa. Ummati. Terus je direct, boleh, tak ada masalah. Ummati. Nampak ni ya tu. Tapi untuk semua fi'il perlu ada nun ni. Faham yang keliru. Dia nak tu nama dia membataskan, dia cegah. Sebab tu nama dia pencegah. Ya ni yang mencegah daripada tercampur domain tu dengan fi'il tu. Tak ada kena mengena, dia jain. Kena asingkan. Okey ingat. Itu fungsi dia lah. Jadi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Apa terjemah balik? Dan tidaklah telah menciptakan oleh aku akan setiap
jin dan setiap manusia supaya mereka apa ni? Yang bodoh apa? Mereka mengabdikan diri Mengabdikan diri kepada aku. Abdikan diri akan aku lah. Akan pun boleh. Kenapa jin dulu baru manusia? Pertama ada beberapa sebab. Pertama, sebab jin Allah cipta dulu daripada sebab pertama lah. Ni nama dia takdim. Ada dia punya usul dia lah dalam tafsir. Ni dia perhatikan, ulama sampai perhatikan mana dulu sampai apa dia punya faedah. Kita kena tengok. Jadi pertama sebab jin yang Allah cipta dulu. Dia bukan kepada makan, itu kedudukan jin tu lebih mulia, tidak. Allah beritahu dah manusia paling mulia. Jadi ini bukan makan, bukan pada kemuliaan bukan, tapi pada siapa dulu cipta pertama. Kedua, untuk menarik perhatian orang musyrikin yang mereka ni memang meninggikan jin, sembah jin banyak kebanyakannya. Memang sebab balu semua memang jin, memang yang bodoh nak jin. Memang itulah dia orang punya antara sebab utama Nabi ni nak batas, nak bawa betulkan dia orang tu. Mereka sembah jin. Jadi Allah nak tarik perhatian, Allah kata apa? Jin yang kamu dulukan tu, jin tu pun hamba aku. Yang pergi kamu sembah dia kenapa? Kan? Itu maksud dia. Ihtimam lil musyrikin. Itu dalam tafsir lah. Lil ihtimam, untuk tarik perhatian kaum musyrikin yang mereka ni cukup ni dengan jin betul. Cukup suka dengan benda-benda macam ni. Khurafat ni. Okey. Dua lah sebab lah. Itu sebab Allah sebut jin dahulu. Dalam ayat-ayat yang lain juga kadang-kadang begitu. Tapi ada juga ayat yang Allah sebut manusia dulu. Okey, tak apa. Yang tu dari segi tertib ni. Okey, kemudian ma uridu, terjemah yang seterusnya. Ma uridu. Ma apa? Tidaklah. Sama ma ni balik pada ma yang atas balik, iaitu tidaklah. Makna dia laisa. Bukanlah atau tidaklah. Saya padam Ni nak padam. Tulis. Ingat kan nun ni nun apa? Wika. Apa fungsi dia? Membataskan di antara ya mutakallim tu dengan fi'il Ya tu domir tu lah dengan fi'il. Okey. Okey, ma tidaklah uridu. Uridu ni ada perkataan apa ni? Uridu. Aku menghendaki. Jadi dia kalau kita tengok daripada perkataan dia, daripada fi'il dia aroda. Ini dia punya saraf dia fi'il madi dia aroda. Ni wazan apa ni? Aroda yuridu. Ini ni wazan dia af'ala. Ni wazan ni wazan 4 Main belajar kan semua af'ala. Jadi af'ala jadi aroda. Kemudian kalau jadi fi'il mudhari' dia yuridu. Dia kena dhammahkan depan dia. Yuridu. Jadi ini af'ala yuf'ilu. Sama. Yuf'ilu. Kemudian kalau jadi dia punya masdar dia apa? Iradatan. Ini dia iradah tu. Ataupun iradan. Asalnya iradan atau iradatan boleh. Ini if'alan. Datan. Ini jadi perkataan ni tunjuk pada iradah Allah. Ni kat sini adalah iradah. Sini ada tak iradah Allah juga?
Ada. Jadi daripada dua ayat ni, ada dua-duanya adalah iradah Allah. Okey? Ayat 56 iradatullah. Ayat 57 pun iradatullah juga. Jadi iradah ni kita boleh simpulkan ada berapa iradah Allah? Ada berapa jenis? Saya pandang sini ya. Okey. Ingat ni lam ta'lil dengan lam kibar. Dua-dua lam ni dia boleh lekat dengan fi'il mudhari'. Nanti kali-kali kita jumpa lagi kita ni lagi. Ingat. Okey. Jadi sekarang ni dua ayat ni kita kata iradah. Iradatullah. Iradatullah. Ayat 51, 56, 51, 57. Jadi ada dua jenis iradah Allah. Satu iradah ad-diniyah. Asyariyah. Kedua al-kauniyah. Qadariyah. Ini dua jenis iradah. Ayat ni iradah ni, ayat ni iradah ni. Dua jenis. Kehendak Allah, ya Allah ada tujuan. Allah ada kehendak dia. Dia buat satu bukan main-main. Betul tak? Itu salah satu bentuk pengagungan kepada Allah. Tauhid kita kepada Allah. Sebab apa? Kita pun boleh ukur kat manusia kan. Cuba tengok antara, kalau bukti orang tu betul-betul orang yang bijaksana, dia buat satu ada tujuan ke main-main je? Kalau seorang bos dia buat kan, Caca Marba je dia buat pun tak ada ni, maknanya itu orang yang bijak ke tak sebenarnya? Tak betul. Tiba-tiba Allah kita kata, itu maknanya kita lebih rendahkan Allah pula. Sebab tu Allah kita kata ada tujuan setiap yang dia buat. Pasti ada hikmah besar. Tak boleh nafikan. Itu sebab salah satu bentuk kita punya i'tiqad kita kepada iradah Allah ni. Itu tanda kebijaksanaan hikmah Allah mencipta sesuatu tu. Jadi iradah pertama ni ad-diniyah, apa dia? Asyariyah. Diniyah ni iaitu agama, iaitu kehidupan, cara hidup dan juga syariat dan undang-undang. Cara hidup dan undang-undang. Ni iradah Allah dalam bentuk. Di sinilah yang ada nama disebut apa ni? Taklif. Apa makna taklif ni? Taklif ni tanggungjawab. Ni yang ada tanggungjawab. Ada beban yang perlu diambil. Ni. Jadi di sini ada taklif tu. Ini iradah kejadian ciptaan ya. Ni kehendak Allah untuk mencipta dan menetapkan. Faham? Ni kehendak Allah mencipta dan menetapkan segala sesuatu. Ni juga kehendak juga. Jadi Allah berkehendak untuk orang ikut syariat undang-undang yang ditetapkan. Ini satu hal. Dan juga ini kehendak Allah dalam bentuk Allah nak cipta apa-apa ke, dan juga Allah nak tetapkan sesuatu. Ni. Inilah dua kehendak Allah. Pertama apa? Kehendak untuk jalan kehidupan, cara hidup yang dia nak ikut cara hidup dan undang-undang dia. Okey? Kehendak Allah untuk makhluk dia ikut cara hidup dan ikut undang-undang. Ni satu kehendak.
Satu lagi Allah berkehendak untuk mencipta apa-apa, buat apa-apa saja, kauniyah ni buat apa-apa saja dan juga menetapkan apa saja. Jadi kehendak yang dua-dua ni, yang ni semua berlaku sekarang lah. Sekarang ni itulah dia, kan? Apa saja yang Allah nak cipta berlaku depan mata kita dan semua. Dan yang ini berlaku sekarang juga. Dan kehendak yang ini hanya tertumpu pada siapa? Tanggungjawab pada siapa saja? Pada manusia. Ya, pada manusia je. Dan jin. Inilah yang masalah besar. Dan sebab itulah bila manusia dan jin dia banyak dalam Quran kan, tentang siapa yang pencipta semua je boleh mengaku dengan senang. Tentang kehendak Allah yang ni semua yang akui, betul. Tapi tentang ini selalunya manusia tak akan langgar ayat ni. Inilah yang membezakan di antara kita dengan binatang lah. Binatang tak ada taklif, kita ada taklif, kita mukallaf. Haiwan mukallaf tak? Tak perlu. Sebab tu manusia bila dia melanggar ni, taklif ni, dia lebih buruk daripada haiwan. Lebih buruk daripada haiwan. Sebab tu Allah kata Allah akan penuhkan neraka jahanam dengan jin dan manusia sebab mereka ada otak. Haiwan ada juga tapi dia tak macam manusia. Kan? Cuba tengok surah apa? 7 1 7 9 tu. Mana ya? Kenapa bila ni menunjukkan apa? Satu lagi. Bila ada taklif ni, ni lah bukti Allah nak muliakan makhluk dia, betul tak? Contoh kita ada orang, ada student, dalam kelas ni ada 10 orang student. Seorang tu kita bagi dia, okey awak jaga. Maknanya menunjukkan antara semua tu mana yang hebat, yang bijak lah. Dia lah, kita pilih dia. Orang lain tu mungkin tak boleh harap dia. Nampak tak? Istimewa tak? Ni menunjukkan keistimewaan sebenarnya. Tapi tengok rugi tak manusia ni. Dia tak nak ambil tanggungjawab tu. Sebab tu Allah kata manusia ni sangatlah bodoh. Lagi sombong. Nanti kita tengok ayat tu. Kita tengok ayat ni dulu. Kita tengok surah 7179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh benar-benar pasti kami akan penuhkan neraka jahanam jin dan manusia yang mereka ada hati tapi tidak ada akal, tapi tidak mahu berfikir, mendalami ilmu-ilmu yang Allah ajar pada mereka ni lah, wahyu ni. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka ada mata tidak mahu melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka ada telinga tak mahu mendengar ayat-ayat Allah, pesanan-pesanan daripada pencipta mereka. Bahkan mereka bagi ayam yang dengar. Bagi lembu, kambing pula yang dengarnya. Jadi ulaika kal an'am, mereka ni lebih teruk daripada binatang. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi. Jadi ulaika humul ghafilun, kenapa mereka ni lah lalai. Jadi ni ciri-ciri lah orang yang tidak faham lah ni tujuan mereka diciptakan. Jadi tujuan Allah cipta mereka untuk memperhambakan diri kepada Allah. Kemudian dalam surah 33
Saya tak terjemah lagi ni. Kita tengok terjemah ni balik. Silap pula kita. Okay. Jadi ma uridu apa? Tidak aku Tidaklah aku menghendaki. menghendakilah. Ni. Jadi Allah ni ada iradah dia. Jadi kat sini Allah nafikan iradah dia. Yang mana? Yang ni tadi. Bila Allah cipta manusia, sudah kita gambarkan, oh Allah perlukan kita ke? Kan? Kat sini Allah nafikan. Oh tak, rupanya tak. Aku tak ingin pun daripada kamu, daripada orang yang semua ni. Mereka ni mana? Jin dan manusia ni. Apa dia? Minhum, daripada mereka. Min, daripada rezeki. rizki. Apa makna rizkin? Rizkin ni maknanya pemberian. Pemberian yang berterusan. Ni pemberian lah dia kata. Ada dalam istilah dia apa, ada dalam kalau kita tengok dalam kamus sana. Boleh tengok kalau buka ni kan, antaranya lah. Tapi kenalah biasa sikit. Paling simple sekali kita boleh ambil makna kat sini ni je. Al-ata'u al-jari tarah. Ni. Al-ata'u al-jari tarah. Pemberian yang berterusan dan sentiasa. Sama ada dari sudut duniawiyan ke ukhrawiyan. Sama ada dari sudut dunia atau akhirat. Dua-dua sekali. Itu makna rezeki. Sebab itulah dia ada 3 lah. Ulama kelas kan. Selepas tu rezeki ni bila sebut ni maknanya ada apa rezeki ni? Allah guna pun kalimah ni umum. Rizkin kan. Rizkon. Maksudnya pertama mal, harta, lagi jah dan apa? Harta. Apa satu lagi? Lupa dah. Kesihatan. Kan? Ilmu. Apa ni? Harta, kedudukan, pangkat. Jah ni kedudukan, pangkat. Lagi ilmu. Ni 3 ni dah masuk rezeki. Inilah rezeki. Jadi Allah tak perlukan kamu nak bagi harta kamu ke, kamu nak bagi Allah ni kedudukan ke, tak ada. Siapa tak nak sanjung Allah pun tak ada masalah. Siapa tak nak iktiraf ilmu Allah pun tak ada masalah. Kan? Allah bagi ilmu Quran kan? Semua orang tak nak pandang. Adakah akan merendahkan kuasa dia? Kalau lah satu dunia ni tiba-tiba semuanya bakar Quran habis-habisan. Kita kan bimbang orang bakar Quran, bijak Quran kan? Adakah Allah akan terkesan? Oh tidak. Jadi macam itulah. Jadi ini maksud dia. Jadi Allah tak inginkan daripada mereka rezeki ni, maksudnya mereka pula nak bagi. Jadi inilah membezakan di antara ilah yang lain dengan ilah, iaitu Allah. Cuba tengok semua ilah mana-mana pun mesti ada sesajen, betul tak? Kan? Mesti ada dia punya timbal balik. Kan? Bahkan juga siapa yang jadi hamba dinar pun dia kena buat apa? Hamba dinar. Nabi kata tak isa abdud dinar. Kenapa dia jadi hamba dinar? Dinar tu dia perlukan juga orang untuk korbankan untuk dia, untuk buat ni sesuatu. Jadi Allah yang membezakan Allah ni, kita tak perlu untuk beri Allah makan. Ni antaranya beri makan lah. Wa ma uridu ayyut imun. Ni yang membezakan antara musyrikin lah Mekah, yang mereka kena beri kan sesuatu tu. Allah nak kita buat apa, taat je ke dia. Solat, puasa. Kita infak kepada Allah ke infak kat siapa? Sebenarnya kat diri sendiri kan. Untuk kita juga. Dan kita infak beri pada orang lain. Beri pada orang yang susah semua tu. Beza. Okey, rizkin wama dan tidak uridu. Sama juga, aku inginkan untuk yutu'imun. Ni sama Ni, betul tak?
Sama macam ni. An yut'imu. Ni maknanya apa? Yang mereka beri makan pada aku. Aku lah. Mereka beri makan akan aku. Kita terjemah balik. Ma uridu, tidaklah. Tidak aku menghendaki daripada mereka daripada sebarang pemberian lah, rezeki kan. Wama, dan tidaklah aku menghendaki bahawa mereka memberi makan akan aku. Jadi sebenarnya hal dia sama je, dua-dua rezeki. Tapi Allah khususkan makanan lah. Ini lebih umum dan Allah mengkhususkan lagi makna dia. Sebab yang paling nampak sekali jelas makhluk ni apa? Kena makan. Kan? Okey, kemudian yang terakhir, innallaha, tengok balik ayat seterusnya, terjemah balik. Sekejap. Satu, 58. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah huwar razzaq. Dialah pemberi rezeki, yang maha memberi rezeki. Jadi ar-razzaq ni sirah dia mubalaghah. Jadi kalau nama dia yang beri rezeki siapa? Razikun. Razik. Ni siapa? Memberi rezeki, orang yang beri rezeki. Razik. Ar-Raziku. Kalau Ar-Razzaq, ni jadi dia sama macam Allah kata fa'al kan. Fa'alun. Fa'alun. Maknanya yang sentiasa berterus-terusan beri rezeki. Yang maha memberi rezeki maknanya dia mubalaghah, sentiasa berterus-terusan beri saja. Beri saja tanpa ada pernah berhentilah dalam pemberian tu. Dan tanpa pernah dapat apa-apa sikit pun. Itu maksud dia. Faham? Berterusan dalam Allah beri rezeki ni, sentiasa beri saja tanpa pernah ada dapat apa-apa sikit pun. Tak ada dapat balasan sikit pun. Ni sirah mubalaghah dari mana? Banyak lagi nama guna perkataan ni. Sebelum ni ingat ada surah-surah lain pernah wazan macam ni rasanya. Apa lagi? Fa'alun, razzaqun. Tak ingat dah. Yang pertama, zul quwwatil matin. Zu yang memiliki kuah, kekuatan yang matin, teguh. Yang mempunyai kekuatan yang teguh, yang kukuh, matin. Ini sifat lah kuwatin yang
Dialah, kita dia adalah Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Lagi juga huwa zu. Jadi dia huwa ni ke sini. Ni dia punya khabar yang pertama. Kemudian huwa lagi satu. Ni khabar sani. Khabar pertama, khabar kedua. Jadi kita kata adalah juga. Sesungguhnya dia adalah yang Maha memberi rezeki tanpa pernah berhenti. Dan juga dia adalah yang mempunyai kekuatan yang teguh. Okey. Biarlah terjemahan dia. Kita buat balik. Apa dia? Kita terjemah terus. Dan telah menciptakan oleh aku akan setiap jin lagi dan setiap dan manusia melainkan untuk menyembah, untuk ya'budun, mengabdikan diri. mereka mengabdikan diri Mereka mengabdikan diri akan aku. kepadaku. Kemudian ma uridu, tidak Aku menghendaki. aku menghendaki. Jadi ni aku aku menghendaki minhum, Daripada mereka min sebarang barang pemberian rezeki lah. Wa ma dan tidak tidak menghendaki aku bahawa bahawa mereka memberi makan mereka memberi makan akan aku. Memberi makan. Jadi ta'am ni memang makna dia makan. Ta'amun, makanan maknanya. Kalau yut'imun, balik doma ni maknanya mereka beri makan. Kalau mereka makan, ya ta'amu. Ya ni balik patah. Ta'ama, ya ta'amu. Ini yut'imun ni juga wazan dia ata'ama. Jadi mereka memberi mereka memberi makan akan aku. Kemudian inna, sesungguhnya Allah dialah yang Maha memberi rezeki. Itu tafsir dah. Kita simple kan. Maha memberi rezeki lagi. Dan dia adalah yang memiliki kekuatan yang sangat teguh. Jadi ayat ni kira surah ayat 56 ni adalah kita kata dia mencakupi semualah makna Quran tauhid tu. Yang pertama ni. Sebab tu ayat ni selalu diulang-ulang selalu di ni kan. Daripada surah Fatihah tu ayat 5 tu ayat ni lah dia punya juga yang menjelaskan mencakupi semua makna tujuan hidup kita lah sebagai manusia ni. Kemudian ya'budun tu ya'budun makna dia ada yang sebut ya'rifuni ya dan liwah hidun. Ni maksudnya liwah hidun. Supaya manusia mengenal pencipta dia dan supaya manusia mentauhidkan pencipta dia. Supaya kita kenal dia dan
tauhidkan dia. Ni dengan ilmu. Pertama kena ada ilmu. Ini kita tengok dalam surah 65 sini. Sekejap, ayat last tu 14. Ni surah 65 ayat 14. Tak buka Oh, my laptop. Kenapa? Alamak. Sekejap Okey, dengar suara. Tengok ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat berapa? Ayat 12. Ayat 12, 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan Allah ciptakan langit dan bumi ni 7 langit, dan daripada bumi juga serupa. Dan yatanazzalul amru, turun perintah-perintahnya di antara langit dan bumi ini